وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقوة أعيننا ونبي قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه صفيه قريب. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lihat kita sambung lagi pada muka surat 51 pada tajuk i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hendaklah kita ketahui bahawa i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu terdiri dari kalimah la ilaha illallah. Dari barang siapa yang menolak la ilaha illallah, dia menolak akidah itu sendiri. Kerana itu kata ulama, siapa pun dia yang menerima la ilaha illallah, maka dia terkena akidah Islam. Itu telah disepakati oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebelum kita teruskan pada tajuk i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, perlu kita ketahui bahawasanya tentang pembelajaran kita tentang dasar la ilaha illallah. Yang mana yang perlu kita ketahui bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna hakikatnya la ilaha illallah. Kerana di dalam la ilaha illallah itu adanya kalimatul Islam, kalimatul tauhid, kalimatul ihsan. Dan yang paling mengerti akan hakikatnya la ilaha illallah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan kedudukan baginda Rasulullah pada kedudukan maqam mahmud, maqam yang sangat terpuji, kemuliaan, keagungan dan ketinggian derajat. Dan tidak ada semulia-mulia makhluk yang dapat mendandingi kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita melihat yang memuliakan Allah, yang memuliakan Allah, yang mengangkat itu Allah, yang meninggikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dasarnya la ilaha illallah itu wahyu, seperti mana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lalu barang siapa yang menerima fa'lam annahu la ilaha illallah, maka dia belum menerima Islamnya, imannya, ihsan. Tambahkan dan kita berpegang dengan yang hadis Jibril. Tentang Jibril alaihi salam bertanya Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dan yang pertama keluar daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh ilmu mendidik, Islamnya, imannya, ihsannya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lalu fa'lam itu adalah ma'rifah, ilmu. Oleh kerana itulah kesinambungan ihsan pada la ilaha illallah, iman pada la ilaha illallah, Islam pada la ilaha illallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kalimah ini, sehingga kalimah ini sampai kepada kita atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyadi qadib lagi asyadi ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mustahil ketentuan ini bahawa penciptaan makhluk saja baru, tetapi ketetapan itu qadib yang betul-betul. Jadi yang menerima yang hakikatnya la ilaha illallah, maka yang diterima bukan sekadar lafaz kalimat la ilaha illallah,
Jadi yang diterima hakikat di dalam la ilaha illallah, maka yang diterima adalah Islam, yang diterima adalah iman, yang diterima adalah ihsan. Bila dia terima yang ini, tiga ini, maka lengkaplah dia seorang ahli syahadah, ahli la ilaha illallah. Dan golongan yang ada di la ilaha illallah yang telah memahami Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa, maka golongan ini akan berada di atas benar. Sehingga golongan ini disebut oleh Allah dalam Quran, "Yusabbitullah walladzina amanu biqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah telah menetapkan akan la ilaha illallah pada yang ini, pada golongan ini. Golongan yang telah sampai fa'lam annahu la ilaha illallah, dengan fa'lamnya adalah dia terima Islamnya, imannya, ihsannya. Apa maksudnya? Pembelajaran sehingga dia memahami apa yang dimaksudkan tiga bahagian tadi. Islam, iman, ihsan. Apa perlu memahaminya? Kewajiban untuk memahami. Yang bukan Islam jangan masuk dalam Islam. Apa maksudnya? Dasar, ilmu, kaedah yang bukan sumber daripada Islam jangan masuk ke dalam Islam. Begitu juga sesuatu yang tidak ada kaitan dengan keimanan, lalu jangan masuk dalam bab iman. Begitu juga yang tidak ada kena-mengena dengan ihsan, maka jangan dimasuk pada ilmu atau bab ihsan. Jadi jangan bercampur-campur. Bila bercampur-campur, maka belum lagi memahami akan dia itu la ilaha illallah. Kerana itulah kita melihat bahawa sudah ada seseorang itu Islam, tetapi dia masih menerima agama yang lain, cuma tidak berpegang agama. Satu. Itu bab iman, itu bab agama, bab Islam. Apa maksudnya? Ya, dia Islam, tetapi dia menerima agama lain sebagai agama yang benar. Itu. Apa maksudnya di sini? Sedangkan Allah berfirman, "Inna dina inda Allah Islam." Agama yang benar adalah Islam. Tapi dia diterima juga agama selain pada Islam. Pada selain pada Islam ini ada agama yang benar. Agama yang benar Islam, dan ada lagi beberapa agama yang benar di atas bumi. Apa maksudnya? Dia menerima dia. Lalu sekiranya dia menerima dia belum memahami hakikat dia la ilaha illallah, maka oleh kerana itulah hikmah Allah mulai dengan fa'lam. Kamu kena belajar arti hakikat la ilaha illallah. Kalau kamu faham ada je la ilaha illallah, maka kalau kamu menerima agama yang lain, soalannya pada kamu yang terima agama tersebut, kamu terima tak Tuhan agama tersebut? Kamu terima tak ada juga wujud Tuhan dalam agama tersebut? Soalannya begitu. Kalau kamu jawab, ya ada. Tidak mustahil ada. Kalau sekiranya kamu menjawab agama yang lain ada Tuhannya, kewujudan Tuhannya juga, maka kamu belum memahami la ilaha illallah. Kamu belum memahami apa yang perlu kamu nafikan, apa yang kamu isbatkan. Jadi oleh kerana itulah fa'lam, kewajiban bagi kita mempelajari erti hakikatnya la ilaha illallah itu sendiri. Dan siapa yang mewajibkannya Allah, mana dalil yang fa'lam. Dan ulama kalimah fa'lam, kamu kena wajib belajar. Dan tidak boleh diingkari, tidak boleh dijauhi kalimah ini melalui ilmu-ilmunya. Jadi yang perlu kita fahami, kalimat la ilaha illallah ini merangkumi seluruh daripada kehidupan ilmu Islam, ilmu iman, ilmu ihsan. Kemudian menjadi arkan, rukun-rukun. Itu jadi ilmu tartib. Tartib itu satu peringkat, satu peringkat. Dasarnya adalah Islam, iman, ihsan. Itu dasar pada la ilaha illallah. Kemudian daripada pecahan dasar tadi, lalu dimasukkan arkannya, rukun-rukunnya. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Saya biasa dengar rukun Islam, rukun iman. Tapi rukun ihsan saya belum pernah dengar.
Kenapa tak pernah dengar? Sebab rukun ihsan tidak wajib. Tetapi rukun iman, rukun Islam wajib tahu. Rukun ihsan tak wajib tahu, tapi wajib beramal dengan cara yang sebenarnya. Apa maksudnya di sini? Sebab itu masuk ihsan, dia lebih pada kesufian, tasawuf, diri, pada jiwa, pada rohani. Endahnya itu. Tetapi dalam hati itu dikuatiri berat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami sebab benda ini halus dan dalam. Walaupun ayat dan kerohanian baru dia sampai kepada ihsan. Oleh kerana itulah apabila kita ibadah, kita berislam, kita kena beriman tentang ihsan belum diberatkan. Kerana apa ihsan? Ihsan itu at-ta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat dia. Kan perkara itu berat. Akan kamu melihatnya. Perkara ini bukan berat dan orang awam. Para alim ulama pun berat nak mensyarahkan makna ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Kerana menyembah Allah bukannya dengan taraf makhluk. Jadi nak faham bagaimana suka. Oleh kerana itu kata ulama bahagian ihsan yang ketiga, maka tidak sama pembelajaran bab rukun Islam dan rukun Islam. Tetapi ihsan mempunyai rukunnya. Ihsan mempunyai rukun. Tetapi memahami, mengetahui rukun-rukunnya tidak wajib. Seperti mana memahami rukun Islam, rukun iman. Lalu kita dah nampak. Contoh saya berikan. Rukun iman yang kita pelajari ada 6. Tetapi dalam hadis Rasulullah sesungguhnya iman itu syu'abul iman lebih daripada 70 cabang. Lebih pada 70 cabang kata Rasulullah syu'abul iman, cabang-cabang iman. Dan semua cabang-cabang iman dasarnya adalah arkanul iman, rukun-rukun iman. Lalu kata ulama, fardhu ain tahu rukun iman. Tetapi tidak sampai fardhu ain juga tahu seluruh syu'abul iman. Itu. Kalau kita baca syu'abul iman, salah satu syu'abul iman, apabila kita solat, berkewajiban kena khusyuk. Keberat itu. Nak sampai pada khusyuk bukannya mudah itu. Bukannya mudah disebabkan apa kata Imam Al-Ghazali, rahsianya khusyuk, dia lihat 2 perkara saja. Sumber, punca. Yang pertama, punca apa yang menyebabkan dia tak khusyuk, jadi hapuskan punca. Yang kedua, punca apa yang menyebabkan dia khusyuk, kekalkan punca. Apa punca? Jadi pada bab rahsia-rahsia khusyuk. Contoh kata Imam Al-Ghazali, dia banyak punca. Kalau sekiranya kita solat di hadapan kita macam-macam warna-warni, contohnya solat sunnah. Sebab kisah dilakukan Nabi juga. Jadi solat depan Nabi itu ada langsir yang ada gambar burung. Burung itu bukan bincang, tapi dilukis manusia. Dilukiskan nanti. Nabi tengok, Nabi terganggu dengan lukisan itu. Itu salah satu contoh. Sebab Nabi sendiri terus terang, ya Aisyah, buka dalam sini, potonglah. Kerana dia mengganggu kekhusyukan itu. Nabi seorang Rasul, Nabi terus terang. Itu lebih mudah bagi kita memahami bila Nabi itu terus terang tentang solat Nabi. Itu salah satu punca. Lalu bila digunting, dia buat itu semua, maka punca ini hilang. Baru satu punca. Jadi cari punca yang lain. Bila punca itu semua dah hilang, maka baru dah boleh bermula kekhusyukan. Bila dia dah mula khusyuk, fokus khusyuk itu berterusan. Sebagaimana akal mengajar kita ambil peperiksaan matematik. Kan kita kena fokus jawab soalan matematik. Dan bila fokus, jangan fikirlah sejarah, sains, geografi, tak ada fokus matematik ni. Bila kita memeriksa sejarah, jadi jangan ada fikir matematik, sains, sudah fikir tentang sejarah. Ya, itu. Jadi bila kita solat, bila ada dapat khusyuk, teruskan itu.
Lalu kita lihat apakah punca yang menyebabkan aku boleh khusyuk. Jadi punca itu diteruskan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Lalu tentang ihsan dia berat. Jadi kata ulama cukup memahami rukun Islam. Cukup memahami rukun Islam. Rukun yang tentang ihsan cukup kamu faham satu dasar. Dasarnya adalah apabila kamu beribadah, kamu ikhlas. Kamu jangan harap apa-apa menaikkan harapmu. Ridha dan juga rahmat. Disebabkan apa? Kerana rahmat dan juga ridha meliputi seluruh kesalahan kamu. Keseluruhannya. Kamu beribadah, boleh nak sempurna, tak boleh nak itu, tak boleh nak ini. Lalu keidahnya harap rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaidah kata ulama-ulama kita dalam pembelajaran. Jadi kalimat la ilaha illallah merangkumi semua rukun-rukun yang disebut oleh Rasulullah dengan tiga dasar: rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Cuma kita mudahkan adalah rukun Islam, rukun iman. Itu bagi kita. Rukun pada ihsan itu tidak wajib bagi kita, tapi wajib bagi para alim ulama kita. Itu wajib pada alim ulama kita. Jadi dasarnya yang Rasulullah SAW terima fa'lam annahu la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah pun sampai kepada kita. Lalu segala syariat, segala makna-makna dalam Quran, segala diisi kandungan wahyu, semua dasarnya satu, dalam la ilaha illallah. Lalu bagaimana nak memahami syariatnya, makna-makna Qurannya, wahyunya pada fa'lam. Itu. Tidak akan tahu ilmu dulu. Jadi semua ilmu terhimpun dalam la ilaha illallah. Oleh kerana itu, kalau kamu nak tahu, kamu kena belajar. Itu dasar kata ulama-ulama kita. Jadi apabila ditafsirkan la ilaha illallah, jadi terkandungnya segala ayat-ayat Al-Quran. Seperti mana contoh la ilaha illallah, itu dalam Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka dalam Quran kalimat la ilaha illallah hanya ada dua ayat. Di sudut Ibn Ishari, kalau ditanya di sudut Usuqiyah, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat yang ada lafaz la ilaha illallah sekali dua ayat, tetapi la ilaha illahu ada 29 ayat, la ilaha illa anta satu ayat. Jadi kata ulama, kerana dasar la ilaha illallah cukup dengan dua. Dasar permulaan, dasar untuk pengakhiran, semua la ilaha illallah. Apa maknanya? Kita bermula dengan la ilaha illallah dan kita perlu mengakhirkan kehidupan kita juga dengan la ilaha illallah. Oleh kerana itu cukup dengan dua, la ilaha illallah. Kaedahnya pada jumlah tadi. Lalu kenapa pula la ilaha illahu ada 29? Kerana kata ulama, 29 itu tergantung pada dasar-dasar tauhid yang menyeluruh pada zat Allah, afal Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma perkara ini kalau dihuraikan terlalu panjang lebar, kerana perlu besarkan 29 ayat pada 49 yang ada pada la ilaha illallah. Contoh adalah ayat kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Dan ayat yang lain, wallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. La ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'min. Jadi la ilaha illahu ada kesinambungan lagi. Jadi perlu 29 ayat untuk memahami hakikat kat situ. Kalau kita tak tahu semua pada ayatnya, pada asma'ul husna Allah, kesinambungan pada la ilaha illahu, pada kalimahu, kita hanya faham dia ada Tuhan menaikkan dia. Kita kata dia. Padahal sebenarnya hakikat adalah bukan dia, tetapi nak menafikan selain dia. Itu Kalau kita kata dia, maka dia itu siapa belum jelas. Tapi apabila menafikan selain daripada dia, iaitu nak menafikan selain daripada sifat Allah, zat Allah, perbuatan Allah. Maknanya tidak lain secara mutlak, itu dia, Allah saja. Itu contoh mana. Jadi kata ulama-ulama kita, bila kita baca Quran, kita menemui ayat-ayat tauhid, ayat-ayat akidah. Dasar pun tetap satu, la ilaha illallah.
Itu kawal pada akidah Islam yang perlu kita ketahui. Kemudian begitu juga apabila kita baca Al-Quran, kita menjumpai, kita membaca akan ayat-ayat Ar-Risalah wal Nubuwah. Ar-Risalah wal Nubuwah. Ar-Risalah itu apa? Berkaitan dengan wahyu. Jadi wahyu itu ada perintah, itu Ar-Risalah. Ar-Risalah itu kerasulan. Seorang rasul tugasnya apa? Apa yang perlu dilakukan? Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah kita hadir. Kemudian al-nubuwah kenabian. Jadi dasarnya para nabi, dia bawa apa? Dia bawa la ilaha illallah. Dan apa yang perlu disampaikan? La ilaha illallah. Itu dasar. Itu menunjukkan bahawa sejak kalimat tauhid, ayat-ayat tauhid, ayat-ayat risalah, ayat-ayat nubuwah semua kembali pada la ilaha illallah. Itu berkaitan dengan ayat-ayat akidah tauhid, kebesaran Allah, wujudan Allah, asma'ul husna Allah, sifat-sifat Allah. Kemudian berkaitan dengan risalah wa nubuwah untuk para nabi, para rasul. Kemudian ayat selain daripada itu, Qisasul Anbiya, ayat-ayatnya ahkam, ayat-ayatnya hukum, ayat-ayatnya syariat, ayat tentang kiamat, ayat tentang akhirat. Itu tidak ada kata ulama, ayat-ayat ini bertindak sebagai menjelaskan lagi dengan lebih mendalam hakikatnya la ilaha illallah. Oleh kerana itulah kalau ditanya, ini yang Quran banyak. Kita tak belajar yang mana dulu, belajar berkaitan ayat-ayat akidah dulu. Ayat-ayat tentang Islam, ayat-ayat tentang iman, ayat-ayat tentang Islam. Itu pasal bila Rasulullah diutus 13 tahun di Mekah itu. Semua banyak cerita ayat tentang akidah Islam. Bukan cerita ayat tentang syariat atau Islamiyah, ibadah. Tetapi hendaklah yang pertama mentauhidkan Allah. Bila Rasulullah hijrah, barulah cerita banyak ayat-ayat syariah. Bahkan walaupun kita di Mekah telah bermula dengan solat, tetapi kemantapan muktamad solat secara sempurna adalah di Madinah, bukan di Mekah. Kerana apa? Kerana Rasulullah bila solat di Madinah, solat ini bukan solat di Mekah pada awal, walaupun di Mekah di semalam, dimudahkan. Apa mudahnya? Tak wajib baca solat Al-Fatihah. Apa lagi? Kita solat semua 2 rakaat. Kecuali maghrib 3 rakaat. Kemudian kita solat pula tak semestinya baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, macam-macam cara yang solat di Mekah. Bila di Madinah baru ada perubahan. Kemudian akhir-akhir Islam di Madinah lagi dimantapkan. Dimantapkan kenapa? Kerana sebelum Rasulullah wafat 3 tahun itu, kata Abu Hurairah, barulah Nabi perintah umatnya baca surah Al-Fatihah. Sebelum-sebelum tu tak wajib baca. Kita dah nampak. Sehingga yang kita terima, yang dah diwajibkan. Para sahabat terima dulu, peringkat. Mula-mula tak wajib. Kemudian pula, bila dah terima yang solat, maka solat zuhur jadi 4. Yang di Mekah 2 je. Maghrib kekal 3, Isyak jadi 4. Kemudian ada kewajipan solat Jumaat, kemudian solat zuhur gugur bagi yang kewajipan solat Jumaat. Itu apa? Itu betul-betul syariat melalui ayat-ayat. Tapi ayat-ayat ini juga berjelas kepadanya kalimat la ilaha illallah kerana dia menjadi satu pengimbang pada manhaj kehidupan setelahnya akal manusia terima Islam, iman, ihsan. Cara bagaimana cara diterima tarbiyah daripada baginda Rasulullah SAW. Itu dasar jalan yang pertama, wahyu. Kita berdoa. Jalan yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah. Jadi as-sunnah pun hadir untuk merincikan Al-Quran itu. Agar fa'alam annahu la ilaha illallah lebih tafsiri, lebih diperincikan, lebih dipahami, lebih jelas. Dia lebih dijelaskan, itu sebenarnya lebih dimudahkan nanti.
Sedia akal manusia begitu. Muda-muda dia terima susah. Tapi bila dah lama-lama dia terima mudah. Sebab dia terima yang telah dimudahkan. Ambil contoh mudah tentang kita belajar Quran, belajar qiraat Al-Quran, baca Quran. Mula-mula kita tak pernah kata, mula-mula belajar Quran senang. Luar biasa. Kita mesti dia mempelajari cara menyebutnya sekian-sekian. Sehingga penyebutannya itu betul. Seseorang boleh membaca menyebut tetapi betul tak betul, dia pun tidak tahu sehingga guru mengatakan bacaan pun diterima. Bacaan yang betul. Terus itu. Sebab sekarang ni orang baca Quran, dia rasa dia baca betul-betul. Tapi tak ada, dia tidak memiliki guru yang benar-benar mengiktiraf bacaan. Itu masalah awal bagi imam itu dia mempelajari sehingga menjadi mukri agar dia mengetahui kaidah Quran yang sebenar. Sebagaimana contoh dalam surah Al-Adiyah itu Allah berfirman bahwa sabq huruf sin. Kadang-kadang saya mendengar imam baca fawasat itu. Dia baca fawasat. Pada huruf sin bukan huruf sad. Saya tak kata imam di Selangor, saya balik kampung kat Perak sana, imam besar baca itu. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, contoh pula. Kemudian pula surah Al-Tarakai. Al-Tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidah fi tadlil. Kaidah fi tadlil adalah perda fi tadlil. Ini dibaca fi tadlil. Ta dengan ta. Maka tak ada berubah ta. Fi tadlil ta. Dia kena fi tadlil. Huruf ta. Bukan huruf ta. Contoh. Lepas tu dalam PPT perencanaan dan itu Ustaz ni ajar, kalau kita lengah-lengah, baca dah dekat kaki yang lengah itu sampai tepuk-tepuk. Wa idza batashtum jabbarin, wa idza batashtum jabbarin, bukan batas, batosh, tu bukan huruf batas, tapi batosh. Kan dia suruh bagi dia dah betul. Itu Quran contoh. Tapi hakikatnya belum. Lalu datang sunnah nak menjelaskan kamu dengan Quran, kamu tak boleh baca, kamu dah betul. Kamu kena ikut sunnah. Jaga munajatnya pun. Orang kita nampak sunnah di situ. Jadi kita walaupun disebut bahawa kita kena belajar Quran, tapi dalam masa itu sama kita kena belajar sunnah. Sunnah dah mengajar macam mana nak baca Quran. Kemudian pula kita akan menjumpai yang kata-kata para sahabat, kata-kata tabi'in, tidak lain kata-kata mereka, pendapat-pendapat mereka ini adalah untuk menguraikan sunnah pula. Kenapa itu dikatakan mereka terus menguraikan akan la ilaha illallah? Tak layak. Bukan tempat mereka terus punya Quran. Sebab Quran turun ke Nabi, Nabi yang jelaskan la ilaha illallah. Melalui ayat ni. Itu. Lalu dah ada masyarakat Rasulullah, para tabi'in, ulama-ulama yang sekadar perlu menjelaskan as-sunnah. Lalu disebut tafsirnya Quran bukan ke ulama yang menafsirkan. Ulama perlu menafsirkan Quran dengan jalan as-sunnah. Apa maksudnya? Cara yang Nabi ajar, cara nak tafsir Quran. Mana boleh langsung ulama boleh tafsir Quran tanpa sunnah. Kenapa? Kerana sunnahnya meliputi semua sekali kaedah-kaedah ilmu dan semuanya tunjangnya mesti la ilaha illallah. Dia mana boleh nak lompat-lompat itu. Tak boleh. Kerana as-sunnah pembelajaran itu adalah kaedah-kaedah. Tertib itu tertib. Kaedah itu macam cara-cara dia. Jadi itu yang perlu kita fahami hakikat la ilaha illallah. Bila kita dah fahami hakikat la ilaha illallah, barulah masuk kepadanya Muhammad Rasulullah. Mengapa perlu ada pula Muhammad Rasulullah? Agar kita kena tahu
yang kamu tahu wasilahnya Muhammadun Rasulullah. Kamu tak boleh kata kamu tahu terus langsung daripada Allah. Tidak, yang kamu tahu adalah melalui Nabi Rasul kamu. Soalannya, di akhirat, kamu mahukan syafaat Nabi kamu? Mahu. Maka oleh kerana itulah wasilahnya Muhammad Rasulullah. Oleh kerana itu barang siapa yang tak ada Muhammad Rasulullah, dia tidak ada la ilaha illallah. Keindahnya begitu. Mustahil seseorang itu kenal Allah tapi tak kenal Rasul. Mustahil dikenal Rasul tak kenal Allah. Mana ada itu? Kalau dia kenal Allah pasti dia kenal Rasul. Kalau dia kenal Rasul pasti kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu contoh-contoh ringkasan yang perlu kita pahami mengapa kita perlu belajar mengetahui la ilaha illallah dan bahagia adalah Muhammadur Rasulullah. Dan yang sesungguhnya ini adalah uraian yang sangat-sangat ringkas. Sangat-sangat ringkas. Kerana apa? Kerana ilmu dasarnya la ilaha illallah. Oleh kerana itu, kalau seseorang berbicara tentang ilmu, dia bukan ahli ma'rifah la ilaha illallah. Dia bukan ahli la ilaha illallah. Dia bukan Islam, dia bukan beriman, dia bukan orang yang mentauhidkan Allah. Dia bukan adanya makhluk melisan. Maka apa yang keluar dari lidahnya itu bukannya ilmu. Lalu apa yang dia keluarkan sesuatu yang boleh didengari kerana ulama menarikkan ilmu itu nur daripada Allah. Imam Malik ditanya, ya Imam Malik ini tanya, ilmu itu banyak riwayat, banyak guru. Tidak, ilmu itu bukan kerana ramainya guru, banyaknya riwayat. Ilmu itu nur daripada Allah. Cahaya daripada Allah. Sehingga cahaya itu masuk ke dalam wahyu hati kamu, akan kamu, sehinggalah wahyu yang sampai kepada kamu yang kamu pelajari, maka kamu faham. Itu adalah ilmu. Oleh kerana itu, dah kita lihat orang-orang yang mengkaji alam semesta. Tidaklah sampai mereka mahu la ilaha illallah, tapi mereka berjaya mengkaji macam-macam. Itu gambar bumi yang sungguh-sungguh cantik, tapi tak menyebabkan dia la ilaha illallah. Tak memandu di situ. Kenapa tak memandu untuk dia dengan la ilaha illallah? Bumi yang dia bagi gambar ke kita, sebab itu NASA, dia tunjuk kita satu bumi yang sungguh cantik. Itu Allah yang cipta. Allah bagi akal bagi manusia, maka mungkin akan datang lagi cantik. Itu. Sekiranya Allah mengendaki, Allah bahagia aja. Cuma soalannya orang yang syek gambar pada penduduk bumi ini, kita adakah ada je la ilaha illallah? Tidak. Kenapa agaknya dia tidak ada la ilaha illallah? Kerana dia sendiri telah menolak la ilaha illallah. Namun i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak akan dapat diperolehi dicapai oleh seseorang melainkan kepada orang yang sudah mengetahui mengenali hakikat diri sendiri. Inilah kita dah belajar syarat. Barang siapa mengenali dirinya, maka mengenal akan dia Tuhannya. Itu pada arafah nafsi, arafah rabbihi. Jadi apa maksudnya di sini? Itu yang kita belajar ma'rifatun nafs. Diri kita dia siapa? Dan kita tidak belajar melainkan dasarnya la ilaha illallah. Sehingga kita kena belajar hakikat diri kita. Allah pilih sebagai ahli la ilaha illallah. Kita kena dikenal diri kita. Lalu seperti mana dalam kitabnya sebut, kalau seseorang tak kenal diri dia, maka dia tak akan kenal apa maksudnya i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu. Kerana apa? Dia tak kenal diri, maka tunjukkan seolah-olah macam tak kenal akidah. Kerana akidah dibina melalui dirinya bersama dengan akidah yang dibina dalam diri. Seperti mana Rasulullah pun yang Islam ada khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara rukunnya. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi apa maksudnya di sini? Yakni dia tak perlu mengenal hakikat la ilaha illallah, hakikat Muhammadur Rasulullah, maka dia tak kenal juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Pada i'tiqad. Itu pasal betapa ramai seseorang di negara umat Islam yang boleh menyebut la ilaha illallah tetapi tanpa dengan maknanya. Bahkan apabila
mampu diuraikan, dia tak berjaya untuk menguraikannya walaupun untuk diri dia sendiri. Oleh kerana itu, bila tak berjaya itu kerana apa? Kerana pada hukumnya dia belum memahami apa keiktikadnya terhadap sunnah wal jamaah wallahu ta'ala. Dan sampai pada waktu kita tak boleh tunggu lama-lama sebab bunyi itu sifat macam bunyi pun. Jadi kita kena sama-sama larikan diri sebelum dia meletup. Bila kita beri berita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.